Okey, protozoa. Protozoa, kita tengok saiz protozoa. Protozoa kebanyakannya merupakan mikroorganisme unisel yang berukuran di antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer dan dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya kuasa rendah. Okey, maksudnya kalau kita nak buat dalam makmal masih boleh dilihat dengan mikroskop kita yang biasa tu. Protozoa lazimnya dia wujud secara berkoloni. Maksudnya dia duduk banyak-banyak, ramai-ramai. Okey, seterusnya kita tengok antara bentuk-bentuk protozoa. Yang pertama adalah protozoa yang berbentuk seperti selipar ni. Namanya adalah Paramecium. Mempunyai rambut halus yang juga dikenali sebagai silia. Silia ni fungsinya adalah untuk bergerak. Maksudnya bulu ni akan bergerak-gerak untuk menggerakkan Paramecium ni. Okey, ini adalah struktur asas bagi Paramecium. Okey, seterusnya kita tengok pula bentuk protozoa yang lain iaitu ameba yang tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa dia bergerak. Sebab ameba ni dia ada kaki pasu yang namanya pseudopodium. Okey, ameba ni dia sama juga yang lain sebab dia unisel. So dia ada struktur nukleus, sitoplasma, volkul makanan, volkul mengecut dan juga membran sel. Okey, kita tengok kat sini, ini adalah struktur asas bagi ameba. Okey, so kalau kita tengok ameba sini, dia ada tangan palsu. Dia kata untuk mendapatkan nutrisi ataupun nutrisi yang diperolehi daripada protozoa adalah melalui, dia kata protozoa mengamalkan nutrisi pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang boleh menjalankan proses fotosintesis seperti Euglena dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium. Okey, Plasmodium daripada ameba ni. So dia dapatkan nutrien dia melalui fagositosis. Okey, ameba juga menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium macam cikgu buat tadi ataupun kaki pasu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. So maksudnya dia kepung, dia tangkap, dia masukkan dalam dia punya badan dia, dia akan menyerap semua nutrien daripada haiwan yang dia tangkap. Haiwan yang ditangkap pun unisel macam dia lah juga. Okey, so ini adalah contoh dia. Ameba bergerak kat dalam makanan, pseudopodium dia keluar, lepas tu dia akan kepung makanan tu dan hasillah vakuum makanan. Lepas tu makanan tu akan dicerna dan nutriennya akan diserap. Okey, cara pembiakan protozoa sama juga untuk fungi dengan alga tadi. Okey, dia ada 3 jenis. Satu melalui belahan kedua, iaitu daripada satu saja dia protozoa macam Paramecium kat gambar tepi ni, dia akan terbelah dan terbahagi 2. Okey, dan sifat dia akan jadi sama dengan dia punya induk. Sebabnya DNA-nya adalah sama. Okey, jadi Paramecium dan ameba membiak secara aset melalui belahan kedua. Okey, seterusnya kita tengok cara pembiakan protozoa yang menggunakan pembiakan seks iaitu konjugasi. Melalui pembiakan seks konjugasi ni, dia memerlukan dua Paramecium. Okey, 2 Paramecium. Jadi 2 Paramecium ni akan melekat. Lepas tu dia akan berganti ataupun berkongsi DNA dia dan dia akan menghasilkan 4 sel anak yang baru. So, kalau cara pembiakan protozoa jenis ini dia memerlukan pembiakan ataupun dia memerlukan meiosis dalam cara pembiakan ini. Jadi okey, so habitat protozoa. Okey, protozoa kebanyakannya hidup dalam air tawar. Habitat ameba pula termasuklah dalam tanah lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Selalunya kawasan yang lembap dan lembap itulah boleh menyebabkan protozoa ni hidup. Dalam badan kita dia boleh hidup? Ya, dia boleh hidup. Okey. Okey, sekian, terima kasih.